Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nurika syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Jawi muka surat 7. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Dan bahawasanya Allah Ta'ala tiada baginya bagi Allah Ta'ala dua sifat atau lebih daripada jenis yang satu, atau lebih, yakni atau lebih daripada dua sifat daripada jenis yang satu. Contoh seperti dua kudrat atau tiga, yakni tiga kudrat, dan katakanlah yang lebih daripada itu lagi. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, katanya dan bahawasanya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala maknanya Allah yang maha tinggi nisbah pada pangkatnya, itu panggil Ta'ala. Dan bahawasanya Allah Ta'ala tu tiada baginya, bagi Allah Ta'ala tidak ada bagi Allah Ta'ala dua sifat atau lebih, yakni lebih daripada dua sifat. Ini kita sambung maknanya pada perbicaraan kita berkaitan dengan sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum ni kita telah hurai, kita telah tahu maknanya wahdaniyah ni terbahagi kepada tiga bahagian. Yang pertamanya wahdaniyah dengan maknanya esa Allah Subhanahu wa ta'ala pada zat dia,
Maka esa Allah Ta'ala pada zat, maka kita telah belajar dia. Ada dua makna yang keluar daripada situ. Yang keduanya, esa pada segala sifat. Malam ni kita akan bicara tentang esa Allah Ta'ala pada segala sifat. Apa makna dia? Maka terkandung daripada bawah tajuk esa Allah Ta'ala pada sifat, dua makna juga. Dan lagi akan satu laginya, esa Allah Ta'ala pada segala perbuatan pun maknanya mengandungi dua makna. Maka tiap-tiap daripada tiga pecahan daripada maknanya wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada segala sifat, dan wahdaniyah pada segala af'al, maka terjabang pula daripada situ dua makna. Maka pada pertemuan kita yang lepas, maka kita telah hurai maknanya tentang makna satu Allah Ta'ala pada segala satu Allah Ta'ala pada zat dia. Satu Allah Ta'ala pada zat, kita telah hurai pada pertemuan kita yang lepas. Jadi pada malam ni, esa pada segala sifat. Apa makna esa Allah Ta'ala pada segala sifat? Ni makna yang pertama. Dan bahawasanya ni makna yang pertama bagi wahdaniyah Allah Ta'ala, ataupun satu Allah Ta'ala, ataupun esa Allah Ta'ala pada sifat dia, pada segala sifat. Makna yang pertama. Dan bahawasanya Allah Ta'ala tiada baginya, bagi Allah Ta'ala ni tidak ada bagi Allah Ta'ala dua sifat atau lebih, yakni lebih daripada dua sifat. Tidak ada bagi Allah Ta'ala dua sifat ataupun lebih daripada dua sifat. Tidak ada lebih ataupun tidak ada dua sifat tu daripada jenis yang satu, yakni daripada jenis yang sama. Tu tak bolehnya. Contohnya seperti dua kudrat, tu contoh. Atau tiga, yakni tiga kudrat ada di Allah Ta'ala, tu contoh. Ataupun empat kudrat di Allah Ta'ala. Kiahlah daripada segala sifat-sifat yang lain. Ilmu Allah Ta'ala maknanya banyak sifat ilmu ni. Dengan maknanya dah Allah Ta'ala tahu banyak, sifat ilmu pun banyak. Dengan maknanya ada 1000 di Allah Ta'ala sifat ilmu. Allah Ta'ala menjadikan banyak perkara. Kudrat Allah Ta'ala pun banyak juga. Kerana Allah Ta'ala menjadi banyak perkara, maka begitu sifat Allah Ta'ala kudrat ni pun banyak. Bukan dengan makna tu. Ni hak kata tidak ada bagi Allah Ta'ala ni. Maknanya tidak ada bagi Allah Ta'ala dua sifat atau lebih daripada dua sifat yang tak boleh ada ni, yang daripada jenis yang sama. Ini makna yang pertama daripada makna esa Allah Ta'ala pada segala sifat dia. Dengan maknanya sifat Allah Ta'ala ni banyak. Sebagaimana yang kita maklum, yang kita telah belajar sebelum ni, segala sifat-sifat ataupun perkara-perkara yang menunjuk di atas kesempurnaan, semuanya sifat Allah. Asalkan sifat tu ataupun benda tu menunjuk di atas sempurna, itulah sifat Allah. Sifat kamalat, sifat yang menunjuk di atas kesempurnaan. Maka banyaklah sifat tadi. Walaupun banyak, tapi satu-satu perkara. Walaupun banyak sifat Allah Ta'ala ni, tapi satu-satu. Ini makna esa Allah Ta'ala pada segala sifat. Bermakna sifat Allah tu banyak, sebab tu sebut segala.
Tapi esa dengan maknanya satu-satu, walau sifat tu banyak. Sifat Allah Ta'ala ni banyak, tapi satu-satu dengan maknanya kudrat ada di Allah Ta'ala satu saja, iradah ada di Allah Ta'ala satu saja, kalam ada di Allah Ta'ala satu saja, sama ada di Allah Ta'ala satu saja, basar ada di Allah Ta'ala satu saja. Tu banyak tu. Kudrat, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam dan sebagainya daripada segala sifat-sifat Allah Ta'ala yang secara ijmalnya kita wajib iktikad tiap-tiap sifat yang menunjuk di atas sempurna tu semua sifat Allah Ta'ala. Banyak sifat Allah, tapi satu-satu. Ini makna esa Allah Ta'ala pada segala sifat dia. Sungguh pun sifat Allah Ta'ala tu banyak, tapi satu-satu. Bandingan mudahnya, seperti ada orang kirim kepada kita, mak, beli sikit, mugi beli di Econsave sana, beli kicap, beli bawang, beli apa lagi, minyak, belinya lagi ubat gigi, belinya lagi gula, beli laginya tomato, beli laginya apa lagi, mayonis dan sebagainya. Lalu tu mak tu tanya, nak berapa ni abah? Mu beli so. Mu beli satu. Kiriman tadinya banyak. Sos tomato, sos cilinya, mayonisnya, ubat gigi lagi, minyak lagi, gula lagi. Kiriman tadi banyak suruh belinya, bagaiannya banyak, tapi satu-satu. Ni pun sama. Sifat Allah Ta'ala ni banyak, tapi walaupun banyak, satu-satu. Bukan dengan maknanya dah Allah Ta'ala ni mengetahui banyak perkara, ataupun Allah Ta'ala menjadikan banyak perkara. Di Allah Ta'ala tu kudrat banyak, iradah Allah Ta'ala pun banyak, ataupun apa lagi, kalam Allah Ta'ala banyak sifat dia. Ada satu-satu. Kudrat satu ada di Allah, iradat satu ada di Allah Ta'ala, kalam satu di Allah Ta'ala, sama satu di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia panggil esa Allah Ta'ala pada segala sifat bagi makna yang pertama. Itu makna yang pertama. Itu hak mudah. Kita pergi pada satu tahap lagi. Ini payah sikit. Makna yang pertama bagi esa Allah Ta'ala pada segala sifat, tadi mudah. Dengan maknanya sifat Allah Ta'ala ni banyak, tapi satu-satu. Itu hak kita perlu faham. Biar hak tu cukup dah. Itu hak wajib kita faham. Ini naik satu tangga lagi. Kata tidak boleh ada bagi Allah Ta'ala ni dua sifat ataupun lebih daripada dua sifat daripada jenis yang sama. Yang sama pada nama dan pada makna. Itu hak tak boleh. Sebaliknya sama pada nama, tapi pada makna lain, itu tak apa. Kalau begitu tidak jadi masalah. Misalnya Allah Ta'ala ada dua kudrat di dia, kita kata Allah Ta'ala dua kudrat bagi Allah. Umpama kita kata kudrat yang pertama dengan makna satu sifat yang ada di zat Allah. Kudrat yang kedua pula satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Yang tu tak boleh. Kerana nama sama serta makna pun sama. Yang tu tak boleh. Adapun kalau kita kata dua kudrat, Allah Ta'ala dua kudrat, kita kata. Tapi kudrat yang pertama makna bagaimana mu kata tu? Kudrat yang pertama dengan maknanya satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala yang kita terjemahnya dengan perkuasa. Makna yang kedua tadi
Dah mu kata dua kudrat. Oh, kudrat yang kedua dengan maknanya sama rotus sifah, iaitu kuasa. Panggil kudrat juga. Tu makna aku, maksud aku dua kudrat tadi. Dengan maknanya kudrat yang pertama, satu sifat yang ada di zat Allah, dengan yang diterjemahkan dengan kata berkuasa. Kudrat yang kedua aku kata dengan maknanya kuasa, yang terkena kepada samaratus sifah. Lain tu, walau nama sama. Dari sudut namanya sama, kudrat makna lain. Kudrat yang pertama ialah satu sifat hak ada di zat Allah. Tapi kudrat yang kedua dia kata tadi, hak hasil manakala Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat, iaitulah sifat berkuasa, maka Allah berkuasa. Kudrat yang kedua ni dengan makna kuasa, dengan makna berkuasa, dengan makna samaratus sifat. Yang ni tak apa. Kerana apa tidak mengapa? Kerana sama pada nama, tapi pada maknanya lain. Makna lain. Tu kalau pening tu tak payah fikir lagi lah. Awak serabut otak. Ni saja yang ni cerita ni. Nak suruh kita boleh dapat bayang-bayang dah sikit-sikit, supaya nantinya kita masuk pada bicaraan sifat ma'ani Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita dengar dah. Oh, hari tu ada dah sebut berkuasa. Hari itu ada dah sebut berkuasa. Oh, berkuasa dengan makna satu sifat yang ada di zat Allah. Adapun berkuasa dengan makna samaratus sifah, hasil manakala adanya sifat berkuasa. Bila mana kita senantiasa dengar, dia lekat tu di otak tu, insya-Allah. Tu manakala kita ulang banyak kali. Tu adapun hak lagu tu tidak masalah. Hak tak boleh katanya dengan maknanya tiada bagi Allah Ta'ala dua sifat ataupun lebih daripada dua sifat yang jenis satu. Hak jenis sama, yakni sama pada nama, sama pada makna, yang tu tak boleh. Adapun sama pada nama dan sama dan lain pada makna, yang tu tak apa. Hanya sama pada nama tapi pada maknanya berlainan. Yang tu tidak jadi masalah. Tu tidak jadi masalah. Tadi hak mudahnya, sifat Allah Ta'ala ni banyak. Walaupun banyak sifat Allah Ta'ala, tapi satu-satu. Tu satu-satu. Tu makna yang pertama, esa Allah Ta'ala pada segala sifat. Misal seperti dua kudrat ada di Allah, makna sama dan makna pun sama. Atau tiga, yakni tiga kudrat di Allah Ta'ala, sama pada nama, sama pada makna. Tu tak boleh. Tu tak bolehnya. Dan berbilang pada sifat ini, kalaulah berbilang pada sifat ni dengan maknanya dua kudrat ada di Allah Ta'ala, tiga kudrat ada di Allah Ta'ala, dua kalam ada di Allah Ta'ala, tiga kalam ada di Allah Ta'ala, dua iradah ada di Allah Ta'ala, tiga iradah ada di Allah Ta'ala. Katakanlah sama pada nama dan sama pada makna tu. Kalaulah berbilang pada sifat ini, kalau berbilang begitu, ada dua kudrat, tiga kudrat, dua iradah dan sebagainya, dinamakan kam muttasil pada sifat. Dinamakan, yakni dinama pada istilah ilmu usuluddin, dipanggil apa berbilang-bilang pada sifat ni? Dinamakan kam muttasil pada sifat. Dia panggil kam muttasil pada sifat. Apa kam muttasil pada sifat? Beberapa bilangan muttasil, duduk berhubung pada sifat. Di sifat tadi duduk berhubung di mana? Silau di zat Allah. Silau di zat tadi. Zat Allah Ta'ala ada dua kudrat. Dua kudrat ni dia panggil kam. Kudrat yang pertama, kudrat yang kedua, kudrat yang ketiga, tu berbilang, dia panggil kam. Beberapa perkara yang berbilang. Berbilang tu duduk muttasil, duduk berhubung. Berhubung di mana? Di zat Allah.
kam muttasil pada sifat dia panggil. Maka begitukah? Tak. Bukan dengan maknanya tidak ada bagi Allah Ta'ala. Maknanya tidak ada bagi Allah Ta'ala dua sifat ataupun lebih daripada dua sifat. Katakanlah yang banyak-banyak lagi di Allah Ta'ala daripada jenis yang sama tidak ada. Kalau ada, dia panggil kam muttasil. Kam muttasil pada sifat, beberapa sifat hak sama tadi tu duduk berhubung di zat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia panggil kam muttasil pada sifat. Maka ternafilah kam muttasil pada sifat manakala kita belajar makna yang pertama esa Allah Taala pada segala sifat. Dengan maknanya tidak ada bagi Allah Ta'ala dua sifat ataupun lebih daripada dua sifat daripada jenis hak sama, daripada jenis yang sama. Sungguh pun banyak sifat Allah tapi satu-satu, bukan dengan makna ada dua kudrat, apa lagi 5 samak di Allah, 10 basar di Allah, bukan dengan makna tu, tapi satu-satu belaka. Itu makna yang pertama. Inilah yang dikatakan maknanya apa ni dia panggil daripada kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tu dalil dia. Tu semua tu dia panggil nak menceritakan kepada kita wahdaniyah Allah. Di lafaz yang selalu kita duduk sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tu dia panggil semua tu lafaz tadi tu isyarat kepada wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Dah manakala kita kata la ilaha illallah, kata ulama itulah isyarat kepada makna wahdaniyah Allah pada zat. Itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah saja yang disembah. Itu isyarat kepada wahdaniyah pada zat. Dengan makna dulu kita belajarnya. Wahdahu tunggal ia Allah. Kata ulama itulah isyarat kepada wahdaniyah pada sifat. Yang kita belajar hari ini. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Itu dengan maknanya isyarat wahdaniyah pada segala perbuatan. Hak lagi akan datang kita belajar. Bermaknanya di lafaz tadi terhimpun makna wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, sama ada pada zat dia, sama ada esa Allah Taala pada segala sifat dia, sama ada esa Allah Ta'ala pada segala perbuatan dia, terhimpun di lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang selalu kita duduk baca tu besar tu. Jangan sesekali kita tinggal baca dia. Jangan sesekali kita maknanya kalaulah nisbah kita sebagai seorang imam, tolong makmum kita. Biarlah makmum kita tak tahu fadilat pun, tapi kita sebagai imam tolong dia. Berapa banyak kebajikan kita kalau kita tolong makmum kita tadi. Dia tak tahu fadilat, biarkan. Tapi manakala kita ni sebagai imam, kita tolong dia. Kerana fadilat kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali itu besar. Bukan main-main, tidak tu. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man qala qabla an yansarifa wa yasniya rijlahu min salatil maghribi wal subhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang kata, siapa-siapa yang baca, tak kira siapa-siapa, sama ada imam ataupun si makmum, ketika mana kita sembahyang seorang, tak kira. Bila kita kata, bila kita baca qabla an yansarifa wa yasniya rijlahu, ketika mana kita belum lagi melipat
lipatkan dua kaki kita. Sebelum mana kita alihkan kedudukan, setelah mana kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita lipat kaki tu, kata apa? Bila kita kata tu min salatil maghribi was subhi, kata-kata selepas daripada sembahyang maghrib dan sembahyang subuh. Apa dia katanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, biyadihil khair yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa dia baca? Asyra marrat. Baca 10 kali. Bukan 3 dak, 10. Hak 3-nya bila? Zuhur, asar, isyak tu 3. Adapun di maghrib selepas daripada subuh 10 kali. Ini sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang baca sebelum dia maknanya duduk bersela ataupun alihkan kaki dia ketika mana sesudah sembahyang tadi tu selepas daripada maghrib dan subuh 10 kali, kutiba lahu bi kulli wahidatin asyru hasanat. Allah Ta'ala bagi kepada dia, Allah Ta'ala tuliskan, catatkan kepada dia maknanya dengan 10 kebajikan. Dan dihapuskan pula dengan asyru sayyi'at, dengan 10 kejahatan. Wa rufi'a lahu asyru darajat, diangkat pula maknanya darjat dia di sisi Allah dengan 10 darjat. Lagi pula Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan walam yahilla li zambi yudrikuhu illa syirk, dan tidak akan dicatat dosa pada hari tersebut melainkan dosa syirik. Tak dicatat. Ini kelebihan manakala kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, hinggalah akhir tadi. Besar tu. Jangan kita tinggal. Pun sama juga tu. Ketika mana di akhir sekali wirid kitanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, lengkapi dia dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufirat khatayahu walau kanat misla zabadil bahr. Diampunkan dosa bagi orang yang kata tadi maknanya subhanallah 33, tambah lagi alhamdulillah 33, 66, tambah lagi Allahu akbar 33, jadi 99 kesemuanya. Dan lalu tu tamama, lalu tu dia mencukupkan menjadi 100, wa qala tamama mi'ata, dia mencukupkan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khataya, diampun dosa dia, walau kanat misla zabadil bahr, walaupun dosa dia tadi tu sebanyak buih di laut sekalipun. Banyak buih. Cuba kita tengok di pantai-pantai buih tu banyak tak terkira-kira. Walau dosa sebanyak tu, Nabi kata diampun. Dengan kita kodanya baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan tamamkan, sempurnakan menjadi 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu besar. Jangan kita tinggal dia. Nampak remeh saja. Nampak amalan tadi, sibuk ni aku ni. Sibuk pun baca ketika kita berjalan tu. Ketika kita bangun pun baca. Zikir-zikir banyak tadi, warik-warik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kita tinggal. Tapi kadang-kadangnya kita tinggal hok mana hok Nabi suruh, tapi kita pergi ambil zikir-zikir hok bukan daripada Nabi. Tu pun salah satu tipu daya.
Salahkah kita nak amal wirid-wirid ataupun maknanya zikir-zikir hak ulama-ulama? Tak salah. Tapi hak jadi salah manakala kita tumpu kepada yang tersebut, kita tinggal hak Nabi. Sedangkan manakah pangkat yang lebih di sisi Allah di antara nabi-nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ulama tadi? Tentulah lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana apa kita tinggal hak Nabi gi ambil hak orang lain selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan kata salah gi amal hak ulama-ulama tu, tak salah. Tapi pastikan hak Nabi ni kita tak tinggal. Tu setengah daripada tipu tu, setengah daripada hasutan syaitan. Kita tak dapat nak nilai hak mana lebih bernilai di sisi Allah, kerana Nabi ni wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala secara direct. Ni lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan nak kata salah, bukan kata salah amal. Amalkan hizi-hizi, amalkan segala amalan-amalan yang kita terima daripada ulama-ulama, amal. Tapi jangan tinggal apa yang waris daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة حمد محمد الصلاة الفاتحة والشرف والدرجة ومعه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dan bahawasanya qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan bahawasanya ini makna yang kedua. Makna yang kedua bagi sifat wahdaniyah pada segala pada segala sifat. Ini makna yang kedua. Dan bahawasanya tiada bagi yang lain, tidak ada bagi yang lain, tidak ada bagi sesuatu yang lain, gitu. Tidak ada bagi yang lain, tidak ada bagi zat yang lain. Boleh juga. Tidak ada bagi zat yang lain ataupun sesuatu yang lain di perkara yang lain daripada Allah Ta'ala. Tidak ada sifat, yakni satu sifat yang menyerupai, yang sama, yang serupa akan satu sifat daripada segala sifatnya, sifat Allah Ta'ala. Ini makna yang kedua, esa pada segala sifat. Makna yang kedua. Makna yang pertama tadi, tidak ada bagi Allah Ta'ala dua sifat ataupun lebih daripada dua sifat daripada jenis yang sama di Allah Ta'ala. Tak ada, sungguh pun banyak sifat Allah. Adapun makna yang kedua, tidak ada bagi perkara yang lain, hak selain daripada Allah Ta'ala ni, tidak ada bagi dia satu sifat yang mana sifat tu sama, yakni sama pada nama dan sama pada makna. Sifat tu ada di zat yang lain, ada di perkara yang lain, ada di sesuatu yang lain, sama dengan sebagaimana satu sifat daripada segala sifat Allah. Ada? Tak ada. Tu tak ada. Ni makna yang pertama. Makna yang kedua, tidak ada bagi sesuatu yang lain sifat dia sama dengan sifat Allah, sama pada nama dan sama pada makna. Adapun sama pada nama, pada makna lain tak apa. Umpamanya ada di zat yang lain, zat makhluk, umpamanya di kita. Sifat apa ada di kita? Di antaranya sifat kudrat. Ada di kita sifat kudrat. Kita panggil kudrat dah tu. Tu panggil kita ada sifat kudrat. Allah pun ada sifat kudrat, sama pada nama. Makna lain. Adapun kudrat di makhluk dulunya tidak ada, baru ada. Allah yang jadi dia, bukan qadim, baru saja. Adapun kudrat Allah Ta'ala qadim, sebagaimana zat dia. Dan kudrat kita ni pula tak sama dengan kudrat Allah Ta'ala pada maknanya. Walaupun namanya sama, tapi pada makna lain-lain. Kerana kudrat Allah Ta'ala mengadakan daripada tidak ada kepada ada. Adapun kudrat kita bukan daripada ada kepada tiada. Bukan daripada tiada kepada ada. Tak sama. Tu walaupun nama sama, tapi pada makna lain. Yang kata tidak boleh ada di zat yang lain, tidak boleh ada di perkara yang lain satu sifat sebagaimana sifat-sifat Allah ni pada nama dan pada makna. Hak tu tak bolehnya. Seperti samuk, kita pun ada samuk. Kita pun ada maknanya pendengar. Allah Ta'ala pun bersifat dengan sifat samuk, tapi samuk Allah tak sama dengan samuk kita. Samuk Allah Ta'ala, sifat samuk Allah Ta'ala tu qadim, sifat samuk kita tu baru. Sifat samuk Allah Ta'ala tu dia boleh dengar segala perkara-perkara yang ada. Nyata di Allah Ta'ala segenap perkara yang ada. Adapun maknanya sifat samuk kita, kita hanya boleh dengarnya suara-suara saja. Adapun botol, kita tak boleh nak dengar botol. Sedangkan botol ni ada. Tisu tak boleh kita nak dengar.
Tu samak kita. Samak kita hanya boleh dengar perkara-perkara yang jenis bersuara, terpatah. Lepas tu hok jauh tak boleh dah nak dengar. Dekat-dekat je hok boleh dengar je. Tu samak kita. Adapun samak Allah Subhanahu wa taala, sifat pendengar Allah taala nyata di Allah taala melalui sifat samak segala perkara. Boleh dengar motor, boleh dengar kipas, boleh dengar apa lagi, bukan tertumpu kepada maknanya benda bersuara saja. Asalkan benda tu ada, Allah Taala dengar. Tu lain tu. Lain samak kita dengan samak Allah Subhanahu wa taala. Pedah tu sifat yang ada. Adapun kita nak tahu benda tu pedah melalui pekecap. Adapun Allah Taala, dia boleh dengar tu pedah tu. Kerana apa? Kerana sifat yang ada nyata di sama Allah Ta'ala segala perkara yang ada. Itu lain makna dengan sifat samuk kita. Inilah yang dikatakan maknanya. Makna yang kedua tadi, bahawasanya tidak ada bagi zat yang lain daripada Allah Ta'ala hak sama sifat dia dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, sama pada nama dan sama pada makna. Hak tu hak tak adanya. Adapun sama pada nama tapi pada maknanya lain, hak tu tak ada masalah. Tu tak ada masalah. Ini makna yang kedua daripada bagaian esa Allah, daripada makna esa Allah Taala pada segala sifat dia. Tu makna yang kedua. Dan menyerupai sifat yang lain bagi sifatnya, dan menyerupai sifat yang lain bagi sifatnya, sifat Allah Ta'ala ini, kalaulah sama ada di benda lain, maknanya sifat dia sebagaimana sifat Allah Ta'ala, dinamakan pada istilah ilmu usuluddinnya, dinamakan kam munfasil pada sifat. Dia panggil kam, beberapa bilangan hak sifat tadi, munfasil duduk suku-suku. Duduk suku-suku pada sifat. Maknanya di Allah Ta'ala ada kudrat. Kudrat hak qadim contohnya. Ada lagi di benda lain kudrat dia qadim juga. Ataupun ada kudrat di Allah Ta'ala. Kudrat Allah Ta'ala ni mengadakan daripada benda tu tidak ada kepada ada. Ada di perkara yang lain sama kudrat dia sebagaimana kudrat Allah, dengan maknanya dia pun boleh mengadakan daripada benda yang tak ada kepada ada juga. Sama. Itu dia panggil beberapa bilangan, beberapa kam. Ada beberapa kam, beberapa bilangan sifat yang munfasil, yang duduk bercerah di zat Allah Ta'ala satu, di benda lain pun satu. Tu dia panggil munfasil. Tadi muttasil, duduk di zat Allah Ta'ala, 2 kudrat, 3 kudrat di zat Allah Ta'ala. Yang ni munfasil, di benda lain pun ada kudrat sebagaimana kudrat Allah. Kudrat Allah satu lagi, tu dia panggil munfasil, bercerah-cerah. Tu dia panggil kam munfasil pada sifat. Dan dua kam ini, dua kam ini, dua kam mana? Kam muttasil pada sifat dan kam munfasil tadi tu. Kedua-duanya, kedua-dua kam ini ternafi, kedua-duanya, kedua-dua kam ini, kam muttasil dengan kam munfasil ternafi, tertolak dengan kita belajarnya, dengan kita mempelajari sifat wahdaniyah Allah Ta'ala pada sifat, maka tertolaklah kedua-dua tadi. Itu makna esa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada segala sifat dia, mengandungi dua makna. Itulah yang dikatakan wahdahu dalam zikir yang kita selalu baca tadi. Habis itu. Dan bahawasanya Allah Ta'ala, ni nak menceritakan tentang esa Allah Ta'ala pada segala perbuatan. Makna yang pertama, dan bahawasanya Allah Ta'ala
tiada baginya bagi Allah Ta'ala, tidak ada bagi Allah Ta'ala ni perbuatan, satu perbuatan pun yang menyengutui. Jaga kitab dulu. Yang menyengutui. Tu dia kalau naskah, beberapa naskah tu dia silap tu. Ada dia tulis dengan mengetahui, bukan mengetahui, menyengutui. Dan bahawasanya Allah Ta'ala tiada baginya, bagi Allah Ta'ala ni perbuatan, satu perbuatan pun yang menyengutui, yang berkongsi, yang menyengutui akan dia, akan Allah Ta'ala, menyengutui, berkongsi padanya, pada perbuatan, berkongsi, menyengutui oleh yang lainnya, yang lain daripada Allah. Ini makna yang pertama, esa pada segala perbuatan. Dengan maknanya tidak ada satu perbuatan pada menjadikan, pada pihak menjadi tadi tu tidak ada di benda lain hok duduk bersekutu pada buat, duduk berkongsi dengan Allah Ta'ala pada perbuatan Allah Ta'ala tadi. Pada langit bumi tu ada dua perbuatan. Ada perbuatan zat yang lain dan zat Allah, perbuatan zat Allah Ta'ala yang buat. Apa ni, Allah Ta'ala yang buat langit bumi, dan ada benda lain lagi buat langit bumi, duduk berkongsi. Ni tak, ni berkongsi pada perbuatan, tidak sama sekali. Atau wajib kita iktikad Allah Ta'ala esa pada segala perbuatan dia. Dengan maknanya segala perbuatan hak ada semua ni hanya perbuatan Allah. Hanya perbuatan Allah, bukan Allah berkongsi dengan benda lain, tidak sama sekali. Itu hak wajib kita iktikad dalam bab akidah. Pun begitu jugalah dalam bab tasawuf sana. Dalam bab maknanya tak boleh kita nak berkongsi dalam bab kerana apa kita buat ibadat. Sama je. Cuma yang tu tak kufur. Adapun yang ni dalam masalah akidah, kita iktikad pada segala perbuatan yang ada ni, maknanya ada perbuatan lain yang berkongsi pada buat, yang tu kufur. Umpamanya pada bab menyembuh. Siapakah yang menyembuh kita daripada demam? Oh, kita iktikadnya Panadol kerana kita telan Panadol tadi. Tapi berkongsi dengan Allah Ta'ala, berkongsi dengan perbuatan Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Panado pun ada sedikit, dan juga perbuatan Allah pun ada sedikit pada bab menyembuh tadi. Kufur tu iktikad begitu. Katakanlah kiyahlah di bab-bab yang lain pada pihak minum dan sebagainya, atau berkongsi panggil iktikad begitu kufur. Kafir iktikad begitu tu. Apatah lagi orang yang iktikad lebih daripada tu, Panado itulah yang menyembuh, nasi itulah yang maknanya yang mengenyangkan, air lah maknanya yang menghilangkan dahaga. Tu apatah lagi. Berkongsi ni pun kufur dah. Apatah lagi kita iktikad secara mutlak semata-mata air yang menghilangkan dahaga, minyak petrol yang boleh membawa kita menuju pada satu-satu tempat tadi. Kalau tak ada minyak petrol maknanya mampu kata kita ni tak akan hidup ni maknanya. Tu kita bukan iktikad perbuatan Allah yang memberi bekah, kufur. Ataupun berkongsi, kufur. Begitu jugalah dalam bab kita melakukan sesuatu dalam bab ibadat kerana apa? Tak boleh nak berkongsi. Cuma tak kufur. Tapi tak boleh nak berkongsi dalam bab kerana apa kita melakukan ibadat tadi. Kalau ada kerana yang lain selain daripada Allah, ada berkongsi kerana Allah Ta'ala gatik, kerana benda lain gatik, ketika tu pahalanya tidak dapat diperolehi oleh seseorang yang mana dia melakukan ibadat yang berkongsi ada kerana yang lain. Tapi tak kufur, cuma tak dapat pahala. Tu dalam tasawufnya dia panggil apa? Ikhlas. Dalam bab kita melakukan ibadat kepada Allah, bab kerana pun kita kena mengesakan. Bukan mengesakan dalam bab akidah saja, tapi dalam bab kerana apa, dalam melakukan ibadat pun kita kena mengesakan kerana Allah Ta'ala saja. Kena mensatukan dalam hal kita melakukan ibadat hanya kerana Allah.
Ini dia panggil ikhlas. Sebagaimana yang disebut, yang ditarifkan oleh Imam Kushairi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab dia Risalah Kushairiyah. Dia mengatakan al-ikhlasu. Ikhlas ni ialah ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasdi. Ikhlas ini, kata Imam Kushairi, ialah kita mensatukan Allah, kita menunggalkan Allah, kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala pada ketaatan ibadat yang kita lakukan dengan dalam niat kita. Bukan hanya kita kata saja, oh aku ikhlas tadi bersedekah. Bukan dengan kata, tapi bil qasdi, dengan niat yang ada dalam hati kita tu. Itulah panggil ikhlas. Kita mensatukan pada segala ibadat yang kita buat, mengesa hanya semata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau kita buat satu-satu ibadat, ada berkongsi, ada bersekutu dengan hak lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadat kita tadi itu tidak dapat perolehi pahala daripada Allah, walaupun sah ibadat kita. Kerana kita buat cukup syarat dia, kerana kita buat tadi cukup rukun-rukun dia umpamanya, sah. Tapi untuk mendapatkan pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dapat tidak dengan kita mensatukan dalam bab kerana tadi, iaitulah semata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hak payah sekali ni. Ni nak melahirkan perasaan dalam hati kita dalam bab buat ibadat hanya kerana Allah, ni sangat payah. Ni sangat payah. Tu kita kena latih diri kita. Di antara lain beberapa takrifan supaya kita mudah memahami dalam bab ikhlas. Di antaranya kata Imam Huzaifah. Kata Imam Huzaifah, al-ikhlas an tastawiya af'alul abdi fi zahiri wal batin. Tu panggil ikhlas. Apa kata dia? Ikhlas ni ialah kita mensamakan, kita buat jadi sama pada segala perbuatan ketaatan yang kita lakukan. Kita buat jadi sama pada pandangan zahir ketika mana orang lihat kita, ataupun ketika mana kita berada di belakang pandangan orang. Sama ibadat kita. Kalau orang lihat pada kita pun, ketika mana orang ramai di sisi kita, itulah ibadat kitanya. Ketika mana orang tidak ada di sisi kita, itulah ibadat kita. Itu panggil ikhlas dah tu kalau begitu. Tapi sebaliknya, kalau di pandangan orang, mana kalau orang ramai di sisi kita, maknanya di tepi kita ni ada orang, maknanya ketika tu kita mari perasaan, oh sedapnya buat ibadat, rasa senang nak buat ibadat, rasa tak berat nak buat ibadat, rasa mudah nak buat ibadat. Tapi ketika mana di belakang pandangan orang, ketika mana kita duduk bersendirian di rumah, tak berjalan ibadat kita, tak jadi ibadat kita. Ataupun berat nak buat ibadat, kita buat tapi rasa berat. Walaupun begitu, panggil tak ikhlas lagi. Kerana ikhlas ni kata ulama sama. Pada bab kita buat ibadat sama saja. Mahu pun sama ada di hadapan pandangan orang ataupun ketika kita bersendirian, itulah ibadat kita. Tak jadi berat, tak jadi mudah dengan ada pandangan orang, tak jadi berat nak buat ibadat ketika mana duduk bersendirian, tak sama saja. Itu panggil ikhlas tu. Itu alamat ikhlas. Sebaliknya, kalau mari perasaan berat ketika mana duduk seorang-seorang, tapi ketika mana di pandangan orang rasa mudah, ketika tu tidak ada ikhlas lagi. Apa tidak ada ikhlas? Kita tidak mengesakan Allah Ta'ala pada bab kerana apa kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah. Ini kita takut sekali. Cuba kita cek diri kita, cuba kita periksa diri kita. Kerana kita nak kepada pahala. Kerana pahala inilah sebagai bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Sebaliknya kalau ketika mana kita berada di surau, kita rasa mudah saja nak buat ibadat, rasa mudah saja nak sembahyang sunat qabliyah ba'diyah. Tapi ketika mana kita berada di rumah, di samping isteri kita, kerana isteri kita sudah tahu perangai kita, masuk dah dengan kita, kehidupan kita yang lama dah kita dengan dia, oh kita memang malah ketika mana kita berada di rumah. Alamatnya kita tadi tidak ada ikhlas. Kena baiki. Kita kena bersih tadi. Kita kena baiki diri kita agar kita buat ibadat tadi tu hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Atau di antara beberapa takrifan oleh ulama-ulama sangat-sangat takut sekalinya, iaitulah kita buat ibadat bukan kerana Allah. Ni payah sekali. Hok mengajar pun sama je. Ustaz pun sama je. Mari mengajar hari ni, kalau maknanya tak ingat nak bagi siapa sorak, gelisah mari perasaan. Wano ni hari ni tak dapat. Tu tak ikhlas, tu tak ikhlas. Mari perasaan dan sebagainya. Atau kena lawan. Kena lawan nafsu kita tu, supaya kita buat amal ibadat tak sia-sia, agar kita buat ibadat tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan kata ulama, maknanya contohnya, kalau ada orang datang ke rumah kita, di antaranya mertua kita lah datang ziarah rumah kita, biasa-biasanya pukul 3 pagi kita bangun buat ibadat, kita bangun tahajud. Tapi kita bangun tu dalam keadaan payah, kena loceng jam tadi, kita kunci beberapa loceng dah, barulah maknanya kita dapat, barulah kita bangun, kita mujahadah. Kita bangun, tapi jam tadi tu banyak kita kunci, berat sangat. Tapi kita dapat lawan nafsu. Tapi ketika mana ada orang berkunjung di rumah kita, ada orang tidur di rumah kita, tak sempat jam loceng tadi berbunyi, mata kita segar bugar. Tu apa tu? Alamat tidak ikhlas, masih lagi ada syirik kecil dalam hati kita. Ni hak takutnya. Sebab itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hak paling aku takut sekali yang terjadi di kalangan umat aku ni, yang menimpa kepada kamu semua ni, kata Nabi, ialah syirik yang kecil. Lalu tu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Apakah yang dimaksudkan dengan syirik kecil tu ya Rasulullah? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riya'u, riya. Mari perasaan nak menunjuk dalam hati kita, mari perasaan nak dapatkan pujian dalam hati kita. Itu dengan bandingan-bandingan yang semisal dengan yang ditakrifkan oleh ulama-ulama tadi. Itu mudah-mudahan kita dapat jaga diri kita daripada perkara-perkara yang tersebut, agar kita dapat meraih pahala dapat meraih pahala di hari kiamat kelak, agar tidak sia-sia amal ibadat yang kita lakukan tadi. Itu semua kita kena mujahadah, kita kena berlawan nafsu, dan kita kena ada ilmu sedikit sebanyak baru kita dapat lawan dia. Kalau tak ada ilmu, bagaimana kita nak lawan dia? Itu tidak dapat, tidak kena belajar di dalam ilmu tasawuf, supaya hati kita tadi tu bersih. Tapi nak hati bersih, kena jaga anggota dulu. Kena jaga anggota badan kita dulu daripada melakukan maksiat kepada Allah, baru hati kita tu bersih. Tapi sebaliknya, kalau anggota kita yang 7 ni kita tak jaga, bagaimana hati kita nak bersih? Dia tak boleh pergi dah. Eksperimen oleh para ulama, nak bersih hati tadi tu, kena bersih dulu segala anggota zahir kita yang 7 daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kerana segala anggota zahir kita yang 7 merupakan wasail, merupakan tangga yang maqasidnya ialah kita nak membersihkan hati kita daripada segala cemar-cemar. Tapi wasail dia, tangga dia ialah segala anggota 7 ni dulu. Bersihkan dia dulu, jauhi dia dulu daripada buat maksiat,
barulah hati kita tu bersih. Kerana anggota 7 ni wasail dia, tangga dia. Umpamanya kita nak naik pada masjid, nak naik pada surau, nak naik kepada rumah kita, melalui tangga dia. Tangga dia, kalau tangga tu cemar, tahi ayam monenya, ada tahi kambing bertopok-topok, ada sapah sarak dan sebagainya, nak naiknya atas rumah, nak naiknya atas masjid, nak naiknya atas surau. Tapi oleh kerana tangga tu cemarlah tempat yang kita tuju tadi. Kerana apa? Wasail dia tu cemar dah. Begitulah kita. Hati kita nak bersih, nak cuci, tak sejadi kotor. Anggota zahir kita perlu dibersihkan terlebih dahulu. Kena tinggalkan daripada segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingatlah bagaimana cara nak bersihkan segala anggota zahir kita daripada melakukan maksiat. Yang pertamanya, kita kena ingat segala anggota kita ni adalah amanah daripada Allah. Segala anggota zahir kita ni adalah pemberian daripada Allah. Manakala dia pemberian daripada Allah, manakala kita ingat di hati begitu, kita tidak akan melakukan perkara-perkara maksiat. Dan kita kena ingat juga, ini adalah amanah oleh Allah yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Ni tubuh-tubuh kita, segala kulit-kulit kita akan menjadi saksi atas perbuatan kita yang kita lakukan. Kalaulah kita buat perkara yang baik, dia akan menjadi saksi bagi kita. Dia akan menjadi hujah yang baik, yang manfaat kepada kita di akhirat. Sebaliknya, kalau kita guna anggota zahir kita tadi yang Allah Ta'ala beri kepada kita, yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kita tadi, dengan jalan yang tidak mengikut syarak, dia jugalah yang akan jadi saksi atas kita, yakni saksi mudarat kepada kita. Dia akan menjadi hujah kepada kita untuk kita ditindas ketika mana kita berada di akhirat. Ini sebagaimana yang disebut di dalam surah Fussilat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa yauma yahsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuzaun. Allah Ta'ala menceritakan pada hari tersebut, pada hari padang mahsyar, pada hari akhirat kelak, di padang mahsyar nanti akan dihimpunkan musuh-musuh Allah untuk ke neraka. Dihimpunkan di padang mahsyar untuk masuk ke dalam neraka Allah. Tak masuk lagi, baru dihimpunkan. Lalu kata Allah Ta'ala, hatta iza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehinggalah apabila setelah mana dihimpunkan oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar seteru-seteru Allah untuk mereka itu diheret ke dalam neraka, apabila mereka itu sampai ke neraka, lalu tu menyaksilah ke atas mereka itu oleh pendengaran-pendengaran, oleh penglihatan-penglihatan mereka, oleh kulit-kulit mereka, dengan apa yang mereka lakukan sewaktu mereka berada di atas dunia dulu. Ini kulit menjadi saksi, menjadi saksi kepada kita. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Lalu tu mereka tadi yang diheret untuk masuk ke dalam neraka setelah mana dihimpunkan pada satu tempat di padang mahsyar, lalu tu mereka kata kepada kulit mereka sendiri, mereka bercakap dengan kulit mereka sendiri, lima syahidtum alaina, kerana apa ni kamu ni menjadi saksi kepada kami pula ni? Kamu kata begini kepada kami pula ni, kerana apa kamu membuat tindas kepada kami ni pula? Tu dia bercakap dengan kulit dia. Ni kalau atas dunia orang bercakap dengan kulitnya, kata bodoh demo lah. Ini di akhirat, peristiwa ketika mana di padang mahsyar, kita selaku tuan bagi kulit, selaku tuan bagi anggota, manakala kita buat perkara yang tidak elok di dunia, kulit kita, segala anggota kita ni akan menjadi saksi kepada kita. Sehingga kan seseorang tadi tanya kepada kulit, kerana apa kamu ni jadi saksi atas kami pula ni?
Lalu tu kata kulit tadi, qalu antaqanallahu allazi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Allah Ta'ala lah dia kata. Allah Ta'ala lah yang suruh aku ni jadi, maknanya jadi bercakap ni. Aku menjadi hujah. Dengan maknanya di ayat selepas daripada tu, sebab dulu atas dunia, maknanya kamu walaupun buat maksiat, iyalah kamu buat maksiat, tapi kamu buat maksiat tadi di belakang pandangan orang, sungguh pun orang tak lihat maksiat yang kamu lakukan, tapi kamu tak khabar aku ni hok tak pisah denganmu, hok gi mana-mana denganmu, hok tak bercerai denganmu ni, ada denganmu ni, aku duduk tengok sekali. Akulah maknanya yang buat maksiat tadi, menggunakan anggota aku ni lah, menggunakan akulah hok buat maksiatnya. Tu maknanya segala anggota kita menjadi hujah kepada kita manakala kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Moga-moga kita dapat pelihara anggota kita ini daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah, kerana mereka ini akan menjadi saksi kepada kita di akhirat kelak. Dapat heret kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan bahawasanya Allah Ta'ala tiada baginya perbuatan yang menyengutui akan dia. Kita sambung setakat itulah dulu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.